Malaysia merupakan negara yang sememangnya memiliki keistimewaan yang berlatar belakangkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan bangsa. Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, tetapi mereka saling berhubungan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa harian mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kerana bahasa Melayu telah diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan, dan itu mereka perlu fasih untuk digunakan sebagai pertuturan harian mereka. Masyarakat Malaysia dapat bersatu walaupun bahasa, agama dan kepercayaan mereka yang berbeza. Pengalaman harian yang berlangsung setiap hari telah menghasilkan pelbagai suasana seperti menerusi perkongsian dalam aspek makanan, kesenian dan media. Secara kebetulan, ketiga-tiga aspek ini memainkan peranan yang penting dan memberikan impak yang besar dalam kesepaduan antara etnik. Seterusnya, kita sambung dengan pembentangan kepelbagaian makanan etnik pemakin perpaduan. Seperti mana yang kita telah ketahui, semua kumpulan etnik diberikan kebebasan untuk mengamalkan cara hidup masing-masing, termasuklah berkaitan dengan warisan budaya seperti aspek makanan. Makanan merupakan warisan pelbagai etnik di Malaysia. Dengan adanya kepelbagaian makanan, dapat mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat di Malaysia yang bersifat pelbagai. Selain itu, setiap kumpulan etnik juga memiliki warisan masakan yang beraneka rasa, warna dan juga sejarah masakan yang menarik. Di sini dapat kita lihat dengan kepelbagaian makanan dapat mengeratkan hubungan antara kumpulan etnik dan juga dapat dijadikan sebagai daya tarikan dalam sektor pelancongan tempatan maupun antarabangsa. Di samping itu, Malaysia juga dipromosikan sebagai syurga makanan dengan tema Malaysian Cuisines. Di Malaysia terdapat pelbagai makanan bagi setiap kumpulan etnik, tetapi tetap menjadi kegemaran bagi setiap kumpulan etnik yang lain. Contohnya seperti Tosai. Tosai merupakan makanan etnik bagi kumpulan India, tetapi orang Melayu dan orang Cina juga amat menggemari masakan tersebut. Sama juga dengan masakan kari, ia juga berasal daripada kumpulan etnik India, tapi saya juga amat menggemarinya. Seterusnya, seperti daripada kumpulan etnik Cina, misalnya seperti kuih pau. Kuih pau juga amat terkenal dalam etnik Melayu, sedangkan itu adalah makanan etnik bagi golongan Cina. Itu sahaja. Di sini jelaslah bahawa kepelbagaian makanan etnik semakin terpaduan. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang makanan dan ruang sosial dalam konteks hubungan etnik. Ruang sosial makanan terbahagi kepada dua, iaitu ruang awam dan ruang bukan awam. Ruang awam adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan, tetapi ada kalanya ia berkaitan dengan acara keagamaan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, bazar Ramadan atau bufet Ramadan kebiasaannya menyediakan makanan dari pelbagai tradisi. Sudah pasti ianya dapat menarik minat pembeli dari kalangan orang Islam maupun orang bukan Islam. Jadi, sudah pasti ia dapat menyatupadukan kesepaduan sosial dalam kalangan mereka. Yang kedua adalah ruang bukan awam. Ia adalah sesuatu yang khusus kerana ia berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan. Makanan dalam ruang bukan awam ini adalah seperti majlis akikah bagi orang Islam. Makanan yang dimasak dalam majlis akikah tersebut tidak boleh dihidangkan kepada orang bukan Islam. Tetapi, mereka tetap boleh hadir bersama meraihkan majlis tersebut, akan tetapi, makanan yang dihidangkan kepada mereka adalah makanan yang berbeza. Seterusnya adalah kesenian pelbagai etnik dan kesepaduan sosial. Sebagaimana manusia memerlukan perkara-perkara ataupun keperluan asasi yang lain, manusia juga memerlukan keperluan rohani. Dan keperluan rohani ini boleh didapati melalui sumber-sumber kesenian. Contohnya seperti muzik, nyanyian, tarian dan juga lain-lain.
Dan berkaitan dengan kesepadan sosial, daripada kesenian ini dapat membentuk kesepadan sosial melalui dua perkara, iaitu yang pertama, proses penghasilan sesuatu bentuk seni itu dijalankan. Contohnya seperti dalam sesuatu hasil seni itu memerlukan kepada komposer muzik, memerlukan kepada penyanyi, memerlukan kepada alatan muzik, dan ia merupakan gabungan daripada pelbagai etnik. Dan juga kesepadan sosial ini dapat dibentuk kerana ia menghimpunkan kemahiran daripada pelbagai etnik. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dalam produk seni berkenaan itu sendiri dapat membentuk dan juga memupuk kesepadan sosial, iaitu melalui penerapan nilai pelbagai bentuk etnik dalam sesebuah karya seni. Sebagai contoh, lagu Pergi yang didendangkan oleh Aizat Amdan, yang mana liriknya telah ditulis oleh Amran Omar, dan lagu ini telah dihasilkan oleh Peter Teo yang merupakan seorang yang berasal daripada Sabah dan dinyanyikan sendiri oleh Aizat Amdan. Dan lagu ini dilatar belakangkan dengan sebuah alat muzik tradisional Cina yang dinamakan sebagai erhu. Chua Teng-te merupakan seorang seniman Malaysia, iaitu seorang pelukis yang berkeluaran Fujian, China. Beliau telah mempelajari teknik batik pada tahun 1932 selepas berhijrah ke Malaya. Dalam karyanya, beliau telah menggunakan corak batik dan menjadikan kehidupan di perkampungan Melayu sebagai subjek utama dalam lukisannya. Karya yang dihasilkan syarat dengan unsur alkulturasi, yang mana beliau telah mengubah teknik lukisannya yang berlatar belakangkan negara China, iaitu tempat beliau mendalami ilmu seni lukis kepada teknik tempatan, iaitu corak batik dalam bentuk lukisan moden yang paling halus. Dalam hal ini, beliau bukan sahaja telah memartabatkan perkampungan Melayu di dalam lukisannya, bahkan beliau telah menjadikan corak batik sebagai satu medium. Beliau juga telah dikenali sebagai bapa lukisan batik moden Malaysia. Seterusnya, Sam Karuna merupakan seorang lagi pelukis batik bukan Melayu yang menggunakan batik sebagai medium dalam lukisan beliau. Beliau giat menghasilkan batik ini sejak tahun 1970-an lagi dan telah membuka pusat lukisan seni halus batik Sam Karuna bagi mempopularkan lagi karya beliau bukan sahaja bagi rakyat tempatan tetapi juga untuk penggemar batik dari luar negara. Sam Karuna telah memperbaharui teknik lukisannya menggunakan teknik daitik, iaitu teknik penyatuan antara teknik tradisional dan baharu yang diciptakan sendiri. Sam Karuna merupakan etnik India yang menghasilkan lukisan menggunakan corak batik yang mana batik ini popular dari kalangan etnik Melayu. Seterusnya, mengajarkan teknik ini kepada pelajarnya yang terdiri daripada pelbagai etnik iaitu Melayu, Cina, India, Eropah dan Jepun. Dari sini, interaksi pelbagai etnik menyumbang kepada kesepaduan sosial walaupun dibatasi oleh latar belakang budaya, bahasa dan agama yang berbeza antara satu sama lain. Tajuk yang seterusnya iaitu media dan kesepaduan sosial. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau pernah memberi kenyataan bahawa media ini mampu untuk membina kredibiliti negara. Sebab apa? Sebab dengan kewujudan media, masyarakat lebih mudah terpengaruh dan cepat memberi tindak balas atas apa yang mereka terima tu. Media ini merupakan alat perubahan kepada suatu masyarakat, yang mana media yang dimaksudkan ialah alat untuk mewujudkan interaksi sosial, politik dan ekonomi dalam konteks moden sekarang ni. Dalam sistem demokrasi di Malaysia pula, media merupakan sumber primer dalam komunikasi massa dan kini bersifat universal tanpa sempadan. Seterusnya, media terbagi kepada dua, iaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak termasuklah surat khabar, majalah, buku, novel dan sebagainya. Manakala media elektronik termasuklah internet, blog, telefon, radio dan sebagainya. Pada waktu kini, televisyen merupakan medium komunikasi yang paling berpengaruh dan lebih berkesan kerana ianya memiliki aspek visual dan audio.
Contohnya, iklan yang dihasilkan oleh TM diberi tajuk One Malaysia We Care, yang mana melalui iklan ini, pada akhir penerapan konsep itu melihat keberkesanan peranan yang telah dimainkan oleh media. Media di Malaysia juga banyak menyampaikan iklan-iklan yang berunsurkan perpaduan, terutamanya pada musim-musim perayaan. Namun begitu, iklan-iklan ini perlulah diteruskan dari sepanjang masa dan bukan hanya pada musim-musim perayaan sahaja. Syarikat gergasi seperti Petronas dan Giant juga tidak ketinggalan dalam menyampaikan iklan yang berunsurkan perpaduan. Tambahan lagi, para pelakunya sendiri terdiri daripada masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Selain itu, perfilman dokumentari dan juga program TV juga turut boleh menyampaikan mesej-mesej perpaduan. Pada tahun 2009, sebanyak 15 filem pendek yang telah ditayangkan yang memaparkan tentang gaya hidup masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Program TV seperti Bola Ed Mamat juga turut menyampaikan mesej perpaduan yang mana para pengacaranya sendiri terdiri daripada masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Perkembangan ICT di Malaysia juga turut membantu dalam mengeratkan lagi perpaduan antar kaum. Ahli masyarakat boleh menyuarakan pendapat mereka kepada kerajaan pada bila-bila masa sahaja dan mereka juga boleh mengakses maklumat tentang kaum lain pada bila-bila masa untuk memahami lagi gaya hidup masyarakat kaum lain. Kesimpulannya, perpaduan kaum amat penting bagi mewujudkan suasana yang aman dan harmoni. Semua rakyat inginkan sebuah negara yang aman dan bahagia. Begitu juga dengan rakyat Malaysia. Oleh itu, perpaduan amat memberikan manfaat dalam kehidupan harian kerana kepelbagaian kaum merupakan pelengkap keharmonian dan kehidupan masyarakat. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.